Banyak betul apinya. Okey, speaker seterusnya. Okey. Tak kenal, maka tak cinta. Tak kenal, maka tak cinta. Dilahirkan 57 tahun lepas. Saya siap kira-kira matematik lagi. Berapa tu? Dilahirkan 57 tahun lepas. Okey. Di Kuala Lumpur. Memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang computer science, apply mathematics dan mathematical statistic dari University of Adelaide. Betul kata dia punya ejaan tu ya? Australia. Bukan calang-calang, okey. Okey, jadi 57 tahun lepas maksudnya 1966. Okey, siap kira sudah kan. Okey, jadi FDD ini apa tu yang kita nantikan, berpengalaman lebih 3 dekad dalam bidang Information and Communication Technology (ICT), pernah bekerja di syarikat-syarikat multinational company, MNC dan public listed company. Okey, tanpa membuang masa, kita menjemput okey dengan tajuk yang sangat gempak. Tarik suami-suami anda, tarik semua pergi meeting pada malam ini. Suami memimpin FDD Zainul Zaba Osman. Majlis mempersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi ECVI. Ramai betul. Saya terkejut tengok number saya 496, nak dekat 500 orang yang hadir. Sebelum saya mula, saya nak tahu berapa ramai lelaki kat sini, berapa ramai perempuan kat sini. Kalau lelaki tulis 1, kalau perempuan tulis 2. I say, lelaki sikit lah. Mungkin siapa-siapa yang ada kat rumah tu, ajak suami sekali. Kalau nak suami involve dalam bisnes, ajak mereka dan kita boleh, saya boleh try pujuk-pujuk mereka agar mereka aktif dalam membina bisnes Amway. Okay? Okay, mari kita mula. Saya nak share screen dulu. Okey, tajuk yang saya akan berikan sekali ini ialah Suami Memimpin, Keluarga Bahagia Perniagaan Padu. Okey, sebelum tu biar saya perkenalkan diri saya seperti yang host MC cakap tadi. Nama saya Zainul Zaba bin Osman. Kalau nak tengok IG saya, Daddy Zainul. Sebab umur dah lanjut, so kebanyakannya ECVI di Kuala Lumpur panggil saya Daddy, dan siapa-siapa yang rasa dia masih lagi muda boleh panggil saya Daddy, kalau tidak panggil saya Abang Zainul. Okey, saya adalah graduat ijazah sarjana muda dalam 3 bidang daripada University of Adelaide, Australia, Computer Science, Applied Mathematics and Mathematical Statistics. Ada orang tanya macam mana boleh dapat 3 majors dalam masa sekali degree. Saya pun tak tahu, mungkin saya gila sikit kot. Okey, kerjaya saya adalah sebagai Information and Communication Technology Consultant. Itu jawatan saya sekarang. Kemudian yang ni, yang comel, cantik, manis. Siapa tak kenal dia? Semua kenal ke tak kenal dia? Okey, ini adalah isteri saya, Zeti Nariuddin, atau lebih terkenal sebagai Datin Zeti. Beliau adalah graduat ijazah sarjana muda Universiti Al Jemara dalam bidang akuntansi. Kerjaya beliau sekarang ni adalah sebagai project accountant. Okey, sebelum saya mula, biar saya perkenalkan line of sponsorship saya. Yang pertama sekali, saya disponsor oleh founders Emerald, Nur Akilah Hamichan dan Badri Hazman. Tak pasti mereka ada ke tidak. Yang kemudian dipantau oleh Diamond Nur Atirah Hanim dan Marwan Hashim atau Diamond Tira. Dibimbing oleh founder Sapphire Azamah Mahmud dan Muhammad Arif Adnan. Mentor kesayangan kami semua, founder eksekutif Diamond Normaliana Saidin dan Samsul Afendi atau lebih terkenal dengan Kak Lia dan Abang Andy. Dan tak lupa kepada Crown Ambassador Sani Ho dan Wat Hua Ho. Okey, terima kasih line of sponsorship, terima kasih kepada ECVI. Ni pesan Daddy sikit, dalam kehidupan seharian kita, kita mesti melihat bahawa bukan kebahagiaan yang membuatkan kita bersyukur, tetapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Seperti yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, dikatakan tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia.
Bagi hadis. Terbakar tak? Terbakar tak? Siapa terbakar hari ni? Okey. Kenali Zainal sebelum MW. Ini ada gambar saya masa muda. Agak-agak berapa umur saya masa ni? Ya, tengok chat. Tiga puluh, 22, 33, 35. Okey, sebenarnya gambar ini diambil semasa umur saya 38 tahun. Masih muda kan? Okey, kenali Zainal. So, 5 fun facts about diri saya. Seperti yang diteka oleh MC tadi, saya dilahirkan pada tahun 1966 di Kuala Lumpur. Saya dibesarkan di sekitar Limbah Kelang, di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, di Shah Alam dan di Kelang. Gambar tu actually gambar sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Jalan Padang Tembak di Kuala Lumpur. Saya boleh membaca pada umur 3 tahun. Ini amaze sikit kan. Kalau dulu masa saya kecil-kecil tahun 60-an kalau ada internet, saya dah viral lah kot sebab umur 3 tahun dah boleh baca. Tuhan menganugerahkan saya belajar dengan menggunakan telinga. Cerita dia sebenarnya macam ni. Saya ada abang. Masa umur saya 3 tahun, abang saya berumur 6 tahun. Jadi abang saya masuk sekolah kindergarten lah, sekolah tadika. Mak saya mengajar dia membaca. Saya duduk tepi je, saya dengar je lah kan. Tapi pada satu hari, tiba-tiba mak saya tanya dekat abang saya, KUDA apa bunyi dia? Abang saya terkulat-kulat, saya jawab, kuda. So saya boleh mendengar, belajar dengan mendengar. Ada satu cerita, pada awal kami membina bisnes MW ni, Kak Zeti belajar online class setelah macam ni. Saya duduk tepi saja, saya saya dengar saja apa yang dia ada. Kemudian bila Kak Zeti bercerita, saya betulkan dia. Marah dia. Dia cakap, dia yang pergi kelas macam mana? Saya yang tahu kan. Tapi Allah anugerahkan diri saya boleh belajar dengan menggunakan telinga saya sahaja. Okey. Fun fact nombor 4, memiliki lesen memandu bas dan lori. Tu tengok tu, ada kelas E kat situ. E tu maksud dia, itu E full tu. Saya boleh buat lori, saya boleh buat bas. Gempak tak? Okey, fun fact nombor 5, saya dah mempunyai seorang cucu. Itu gambar cucu saya, nama Isnail. Itu dekat situ dengan Tok Daddy dia dengan Tok Mi dia. Okey, kerjaya saya. Saya mula bekerja pada umur saya 24 tahun bila saya balik daripada Australia. Formally saya bekerja dengan Canon sebagai senior EDP executive pada masa itu. Kemudian saya berpindah kepada syarikat Pricewaterhouse. This is a multinational company. Sekarang ni lebih dikenali sebagai PricewaterhouseCoopers. So siapa yang daripada audit consultancies banyak kenal pada ini. So saya di situ saya berjawatan sistem analyst. Kemudian saya berpindah kepada Pak Amir Berhad sebagai MI Manager ataupun Manager Information System Manager. Pak Amir ni adalah syarikat public listed transportations. Kalau siapa yang duduk KL ataupun di Semenanjung, dulu ada bus Cityliner, ada bus Plusliner, ada bus Nice, itu semua adalah bawah Pak Amir Berhad. Akhir sekali saya berpindah kepada MIDF di bawah anak syarikat mereka, MIDF Sisma Securities yang Berhad. MIDF Sisma Securities ni adalah syarikat yang membuat jual beli saham di Bursa Kuala Lumpur sebagai Head of Information Technology pada tahun 1999. Pada ketika itu saya berumur 33 tahun dan saya adalah Head of Department yang termuda pada ketika itu. Yang lain-lain semua klik saya semua umurnya 40-an dan 50-an. Saya adalah yang paling muda sekali. Kenapa saya katakan ini adalah kerjaya saya terakhir? Saya meletak jawatan pada 2004, saya dah tak makan gaji dan saya menjadi freelancer ataupun bekerja sendiri, self-employed dalam bidang financial services, information and communication technology. So bila saya buat freelance ni, saya bukannya attach yang satu company. Dalam masa itu saya attach mungkin paling banyak sekali ada 4 atau 5 company yang saya attach buat kerja freelance ini. This is not contract, this is freelance. Maksud dia orang bayar mengikut apa yang saya charge mereka. Okey. Bila saya buat freelance ni, sebenarnya pada masa itu saya dah tak ada hutang, debt free.
saya dah mempunyai flexible time. Itu sebabnya saya boleh buat kerja 4 atau 5 kerja sekali serentak ikut susunan apa yang saya buat. Okey, prominent project. Siapa pernah pakai kad Touch 'n Go? Orang Sabah Sarawak tahu tak? pernah ada pakai Touch 'n Go tak? Tak pakai. Tak pakai. Okey. Tapi ada apps. Okey, masa saya bekerja dengan Pak Amir Berhad, saya involved dalam kad Touch 'n Go. Ini adalah kedatangan akhbar pada tahun 1997. Siapa yang dah lahir, siapa yang belum lahir, 1997. Kedatangan akhbar ni saya ambil actually ini daripada New Straits Times, tapi keluar juga dalam Star, Berita Harian Universiti Malaysia. Basically dalam gambar tu yang belakang tu, yang belakang sikit itu adalah diri saya semasa itu saya bekerja di Pak Amir sebagai MIS manager, dan kita launch kad Touch 'n Go di dalam bas. Saya dalam sistem Touch 'n Go, saya adalah technical committee, antara orang-orang yang design atau mereka bentuk sistem Touch 'n Go daripada kad, daripada sistemnya, readernya, dan juga pada clearing house di belakangnya. Saya juga berperanan sebagai group transportation lead, yang mana semua bawah kumpulan renung pada masa itu, sekarang ni UEM, adalah tanggungjawab saya. Saya juga implement sistem Touch 'n Go dalam bas Cityliner dan Putra LRT feeder bus. Okey, rasa-rasa gempak tak? Okey, ada satu lagi. Siapa kenal Terminal Bus Baru Selatan? Kalau orang ramai orang Sabah, Sarawak ini mungkin tak kenal kot. Apa yang menarik mengenai ITTBDS ataupun TBS ni? Siapa boleh cakap? LRT. Transit daripada Sabah. Okey. Ini gambar TBS, yang tu bangunan dia, dan tu daripada gambar dalam dia. Okey. Apa involvement dia di dalam TBS? Saya sebenarnya adalah ICT consultant. Orang yang reka bentuk sistem IT di situ, daripada display dia, daripada ticketing system dia, daripada apa lagi, CCTV, daripada announcement, semua tu yang IT, ini IT related, saya yang design dari situ, dan saya juga orang yang implement the system tu, monitor to implement the system dekat situ. Okay, so dan saya juga selalu melancong. Ini adalah perjalanan yang negara-negara yang saya dah ke luar negeri. Australia, Austria, Cambodia, China, Egypt, England. Itu je ke? Tak. Saya juga pernah pergi ke France, Jerman, Hong Kong, India, Indonesia, Itali, Japan, Monaco, Qatar, Saudi Arabia, Singapura, Spain, South Korea, Thailand, Vietnam, United Arab Emirates, Switzerland, Turki dan USA. Saya telah melancong ke 25 buah negara dan lebih daripada 50 bandar-bandar utama di seluruh dunia. Okey. So, sebelum apa yang telah saya capai sebelum saya join MWay. Obviously, macam saya kata, saya dah buat projek 4-5 projek dalam satu masa. Saya menikmati multiple source of income. Saya mempunyai meaningful career, maksud dia bagi saya kerjaya saya amat bermanfaat. Saya dapat mencurah bakti saya kepada negara dalam projek-projek seperti Touch 'n Go dengan Bandar Selatan. Banyak lagi projek yang saya involve, tapi sekarang ni saya tak boleh cakap sebab projek yang saya involve sekarang ini adalah di bawah OSA. Official Secret Act. Maksud dia saya tak boleh cerita apa yang saya buat, klien saja yang tahu, tapi boleh dikatakan projek-projek ni sebenarnya untuk di bawah KDN, seperti PDRM, penjara, MACC dan sebagainya. So saya amat berbangga dengan apa yang saya ada, bekerja saya sekarang.
Okey, dan seperti yang saya katakan, saya ni debt free, tak ada hutang. Kebanyakan benda yang saya beli adalah cash. Sekarang ni ada hutang rumah sahaja, itu pun baru beli 3 tahun lepas saya beli rumah yang ada sekarang. Itu saja yang hutang saya. Okey, ke flexible time. Saya mempunyai flexible time sebab saya bukan bekerja di bawah orang, tapi saya bekerja sendiri dan saya boleh merangka jadual saya sendiri. Dan akhir sekali, seperti yang saya kata tadi kan, saya dah pergi 50 buah negara, 25 buah negara dan lebih daripada 50 bandar-bandar utama dunia. Okey, tapi soalannya, kenapa buat MBA? Betul tak? Kalau dah berapat semua ni, kenapa nak buat MBA? Okey, sebelum saya buat MBA, saya berfikir, untuk pengetahuan semua, perbezaan di antara saya dan isteri saya adalah 15 tahun. Dan fakta yang saya tunjukkan dekat sebelah tu, iaitu jangka hayat lelaki 5 ke 6 tahun lebih singkat berbanding dengan wanita. So katakanlah kalau saya meninggal, saya tak ada di dunia ini lagi. Kalau ikut statistik ni, Kak Zeti ataupun Datin Zeti akan hidup 20 tahun lagi tanpa saya. Itu membuatkan saya tertanya-tanya macam mana dia nak survive. Dan fakta yang kedua yang membuatkan saya berfikir, majoriti pendapatan saya adalah pendapatan aktif. Apa yang saya katakan sini, apa yang saya dah buat untuk Tashenggo, apa yang saya buat dengan TBS dan projek-projek lain, semuanya menggunakan akal saya, semuanya menggunakan kreativiti saya atau skill saya. Dan benda-benda ni semua saya tak boleh waris, saya tak boleh tunjuk, saya tak boleh turun kepada Kak Zeti, saya tak boleh turun kepada anak-anak saya. Dan juga mereka ni, walaupun mereka ni buat untung berbilion-bilion ringgit, saya boleh kata bilion-bilion, berjuta-juta ringgit, tapi saya tak dapat satu sen pun, tak ada royalty, tak ada apa semua. Jadi saya tak tahu macam mana saya nak bagi Kak Zeti teruskan. 20 tahun adalah satu jangka masa yang lama. Saya pernah cakap kat dia, kalau saya tinggalkan dia duit dia 3 juta pun, saya rasa 5 tahun dah habis. So itu yang membuatkan saya selalu menyuruh Zeti buat bisnes. Selalu sangat suruh bisnes. Saya cakap kat dia, yang kenapa tak nak buat bisnes? So dia buatlah. Dia buat saya buat bisnes dropship, dropship. Lepas tu dia minat fashion. Bila dia minat fashion, saya kata dekat dia, why don't you kita buat teller. So dia buat teller, kita buat teller, etc. whatever. Tapi kita tengok bisnes, kalau kita nak buat bisnes convention ni sangat-sangat susah, sangat-sangat menggunakan modal yang sangat tinggi. Saya pun pernah bercakap dengan dia, ni sebelum buat MBA, sebelum dia pernah buat MBA, saya cakap dengan dia, kenapa tak nak buat multi level marketing? So dia cuba buat multi level marketing, dan saya dapati banyak sangat kelemahan-kelemahan syarikat-syarikat multi level marketing. Lepas tu saya, dalam pembacaan saya tanya kat dia, kenapa tak nak join MWay? Itu saya sebut kat dia. Dia pun kata tak ada orang approach pun. Betul juga, tak ada orang approach, kenapa tak nak buat MWay? Sehinggalah kita punya sponsor berjumpa dengan kami dan bercerita pada MWay, dan saya galakkan dia buat MWay. Tapi dia tak nak bagi saya masuk dulu. Dia cakap biar dia try dulu baru dia nak buat MWay. So sebenarnya kami join bulan 11 2021 sebagai APC. Sebagai APC saja. Kemudian Kak Zeti mula menggunakan produk Calcium MACD sebab dia ada period pain. And Calcium MACD sangat-sangat membantu. Jadi bila dia nampak macam ni, bagus juga, dia boleh promote. Kemudian Akila datang jumpa kami, and Kak Zeti terus kata nak jadi ABO, dan kami mula berbuat bisnes pada Mac tahun 2022. Okey, habis. So sekarang ni saya nak kongsi pengalaman suami memimpin. Semua masih segar ke? Dia api-api sikit, segala segar. Okey, tu banyak up lagi. Tak ramai lelaki ke? Tak ramai lelaki lagi ni. Okey,
sebelum kita cerita pasal suami memimpin ni, kita kena cerita peranan suami. Peranan suami, bukannya dalam business MBA, dalam peranan suami secara general, secara keseluruhannya. Suami ni sebenarnya dia memang diberi tugas ataupun diberi peranan sebagai pemimpin. Tak kiralah dia bekerja ke, dia tak bekerja ke, dia buat bisnes ke, dia tak buat bisnes ke, dia adalah seorang pemimpin. Dia wajib jadi imam kepada isteri dan anak-anak dia. Okey, banyaklah yang kita dah dengar daripada hadis ke, daripada Al-Quran ke, suami sepatutnya memimpin keluarga mereka. Dan memimpin ni maksud dia, he has to lead, he has to decide, dan he has to do whatever needs to be done. Okey, yang kedua sekali, dia sepatutnya jadi pelindung. Pelindung kepada siapa? Pelindung kepada keluarga dia juga. Pelindung kepada isteri dia, pelindung kepada anak-anaknya. Memberikan rumah itu adalah perkara yang wajib kepada suami. Jadi nafkah ni makan, minum, nafkah zahir, nafkah batin, pakaian, baju, semuanya adalah peranan suami. Yang keempat adalah sebagai pendidik. Dia sepatutnya mengajar atau mendidik isterinya. Bukan saja dalam bidang agama, tapi dalam hal-hal kehidupan. Kalau siapa yang isteri tak tahu berenang, kenalah ajar isteri berenang. Okey. Akhir sekali, dia perlu melayan keluarganya dengan baik, terutama melayan isterinya dengan baik. Layan je lah, jangan tak layan ya semua orang. Okey. Dalam MBA ni kita ada 3 kategori suami. Satu, suami yang cuma beri restu saja. Dan isteri jumpa, abang nak buat MBA lah, macam Kak JT jumpa mula-mula. Sayang, JT nak buat MBA, boleh tak? Saya cakap dia, okey lah. Itu dah bagi restu. Okey. Tapi bila saya kata nak tolong tak? Kita nanti dulu, relax. Okey. Phase yang kedua, suami akan beri sokongan. Beri sokongan macam mana? Beri sokongan ni bantu, akan selalu. Mungkin dah dia pergi center ke, mungkin belikan dia barang ke, start beli barang, gunakan barang. Semua tu sokongan. Yang ini adalah satu tanda yang baik. Maksud dia suami sudah mula berkenalan dengan MBA, sudah mahu menyokong isteri membina bisnes MBA. Dan ketiganya, suami bina bersama. Yang ni ultimate. Semua orang kena buat. Suami kalau ada suami, buat. Kalau ada pasangan, buat sama-sama. Bila kita bina sama-sama ni, keajaiban akan berlaku. Okey. Tapi, to be fair, saya tahu. Suami selalu bagi alasan. Tak nak aktif dalam bisnes MBA. Betul tak? Okey. Ini ada 3 alasan yang selalu diberinya. Satu, penat bekerja. Bekerja 9 to 6, penat bekerja. Semua orang penat. Kita buat bisnes pun penat. Tapi kenapa kita tak nak aktif buat bisnes MBA? Tahu tak? Bila kita bekerja dengan orang, sebenarnya kita mengejar cita-cita orang. Kita mengejar impian orang. Tapi kalau kita bekerja untuk diri kita, untuk keluarga kita, kita mengejar impian untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi mana lebih penting? Mengejar impian orang atau mengejar impian diri sendiri? Jawab sendiri ya. Kemudian yang kedua, tak pandai berniaga. Kalau orang tu lahir pandai berniaga, alhamdulillah. Berniaga ni adalah satu skill. Skill ni bukannya macam kita kata lahir. Kalau kita lahir, kita lelaki lah. Kita tak boleh tukar jadi perempuan. Kalau kita lahir kulit kita gelap. Kulit kita gelap lah. Nak putih tu sekarang ni moden dah boleh lah. Kalau kita lahir apa lagi ya? Kita berbangsa Melayu. Bangsa Melayu kita boleh tukar. Tapi berniaga adalah satu skill yang kita boleh develop, yang kita boleh tajamkan, yang kita boleh belajar dan kita boleh itu. Jadi semua orang kena belajar. Kebanyakannya orang yang membuat MBA, kebanyakannya bukan daripada berniaga. So kalau dia orang berniaga, memang dia orang dah terror dah. Okey? So itu adalah alasan. Yang ketiga, introvert. Kalau siapa kenal Lady, siapa kenal Kak JT, Daddy introvert, Kak JT ni extrovert. Kita orang punya personality
berlawanan. Okey, kalau dia havoc, Daddy cool, relax, tak ada macam-macam. Jadi tak semestinya orang introvert tak boleh buat bisnes. Orang introvert boleh buat bisnes. Okey, kalau kata saya tak aktif dalam media sosial. Siapa pernah tengok media sosial Daddy sebelum Daddy buat MBA? Tak ada apa pun dalam tu. Daddy ada another media sosial, IG Daddy is on fotografi. Yang itu follower beribu-ribu, 6,000 lebih macam tu lah. Tapi Daddy tak pernah tunjuk muka pun dalam tu sebab introvert. But kita buat juga, kita boleh buat juga. Jadi janganlah bagi alasan sang suami, sebab excuses will always be there for you, but opportunity won't be there. Okay, so maksud dia alasan ni sentiasa ada. Sentiasa ada yang kita nak buat. Kalau kita tak nak buat, kita akan bagi alasan. Tetapi opportunity, peluang hanya datang sekali-sekala. Okey, jadi kalau peluang tu datang, gunakanlah peluang itu sebaik yang boleh. Okey, kalau suami, kalau ni macam mana nak mula, ataupun isteri nak ajak suami mula, macam mana nak mula? Senang je, mula-mula kenali MBA. Okey, macam mana nak kenal MBA? Datanglah kepada kelas. Itu jatuh kepada majlis ilmu. Kita boleh baca, kita boleh tengok website, semua ada. Kita kenal MBA dulu. Macam mana company dia, macam mana produk dia, macam mana sistem dia. Kita kena kenal dulu MBA ni. Yang kedua, kita guna produk. Okey. Macam Daddy kata, Daddy dengan Kak Zeti memang dah pakai produk banyaklah. Kalau macam pagi je, bangun pagi je, Daddy menguap je, masuk bilik air, gosok gigi pakai glister, basuh muka pakai Men's punya wash. Lelaki pun ada produk untuk kulit, untuk khas untuk lelaki. Kalau siapa-siapa lelaki yang tak tahu, jadi pakai the whole range of lelaki punya produk. Semuanya lah, bangun pagi batu kita makan, kita siapa yang masuk gut reset kita buat ni, kita makan probiotik, kita makan fiber, apa lagi kita buat, semua yang kita makan, ke ubat-ubat tu semua kita gunakan produk sepenuhnya. Okey, kemudian hadirkan majlis ilmu. Kat majlis ilmu ni kita boleh belajar mengenai MBA, tapi yang penting daripada majlis ilmu ni bagi Daddy is actually kalau suami nak berkenalan dengan suami-suami yang lain, kena tengok macam mana, kenapa dia orang buat, macam mana dia orang boleh buat tu. Kita boleh jumpa kita punya upline, kita punya mentor, and bertanya dengan dia macam mana dia bagi masuk. Okey, pada siapa yang tak tahu, mentor kita Abang Andy bekerja juga, dia adalah seorang engineer, bekerja sebagai seorang engineer, tapi boleh jadi FEDC. Kenapa kita tak boleh jadi FEDC? Kemudian yang keempat tu, you use your own strength. Apa maksud Daddy kat sini use your own strength ni? Kalau kita kata tadi kita tak pandai berniaga, tapi apa kita punya strength? Macam Daddy punya strength, kalau kita tengok tadi, Daddy sangat adalah sangat kreatif, orang yang kreatif. Bila saya kreatif, selalu senang sangat, bila pandang dia tahu, analytical tu very sharp, boleh tahu apa semua. Jadi saya gunakan benda tu dalam situ. Daddy kenal ramai juga yang husband yang menggunakan strength dia. Kalau strength dia orang dalam buat video, dia akan buat video. Dalam grup Daddy ada yang memang video editor, so dia akan buat video untuk isteri mereka, ataupun yang pandai berlakon, dia akan berlakon untuk dalam video yang membuatkan video-video konten mereka sangat-sangat menarik. Okey, so isteri boleh gunakan apa yang dia ni untuk menarik minat suami untuk masuk join MBA. Okey, kemudian bila kita kalau dia dah join, dia nak buat mula, buat pembagian tugas. Okey, again, pembagian tugas ni ikut strength masing-masing. Yang ni contoh yang Daddy bagi, apa yang Kak Zeti dengan Daddy buat. Kita orang selalu cakap, Kak Zeti ni is dalam bisnes kami, she is the chief marketing officer. Apa dia buat? Pemasaran kumpulan, dia aturkan semua pemasaran ni, susun jadual kumpulan, aktiviti konten kumpulan, aktiviti jualan, aktiviti penajaan, itu semua bawah tugas-tugas Kak Zeti. Bawah Daddy pula, Daddy sebagai chief strategy officer, menganalisa dan pantau pencapaian kumpulan. Selalunya dia akan remind Kak Zeti apa yang perlu dibuat setiap hari, atau mingguan atau bulanan, akan remind kat dia mana orang kecil
siapa yang kena follow up, apa semua tu dia dibuat, dia tengok dalam sistem, dia akan remind kat JT, dia just kerja dia telefon and buat kerja tu. Kemudian susun strategi bagi capai matlamat. Bila kita susun strategi ni, matlamat dia bukannya bulanan saja. Setiap 6 bulan, setiap 3 bulan, 6 bulan, setahun, kita dah susun dah macam mana kita nak buat dia, apa yang perlu dia buat, apa yang ni, semua dah susun strategi individu kepada all ABOs yang ada. Membantu kumpulan capai strategi tahunan MWay dan akhir sekali membantu jualan dan penajaan. Yang ni penting. Walaupun kita tak buat, tapi kita kena bantu. Macam mana nak bantu jualan? Kita pakai produk lah. Kalau siapa-siapa suami-suami yang main bola, bawalah deodorant. Kita pakai kat situ. Bawa minuman air excess tu. Betul kita minum. Jadi bawa excess ni dalam mesyuarat. Tahu kat depan atas meja. Orang tanya, what's that? Because orang tak pernah nampak excess kat luar kan. Dia cakap, this is excess drink. Bagi yang satu try. Benda-benda macam tu. So kita boleh membantu jualan apa yang ada. Penajaan pun macam tu juga. Kita kenal orang apa semua, kita recommend lah. Kita cakap, dia nak dengar tak? Kita bawa pada isteri. Kalau isteri kita buat, kalau tidak, kita boleh cerita sendiri kat diorang. So, pembagian tugas adalah amat penting. So, kita boleh buat kerja sama-sama dan kerja kita tidak bertindan dan kerja kita menjadi kukuh dan solid. Okey, yang ini untuk isteri pula. Dia bukannya pandai sangat, tapi dia ni orang tua. So bila kita orang tua ni, kita nak bagi nasihat lah. Kalau nak dengar-dengar, tak nak dengar sudah. Okey, pertama sekali untuk para isteri, kita gunakan pujuk. Jangan paksa. Okey, pujuk ni abah dia ni pesan, orang perempuan ni ada power dengan lelaki. Dia punya power is pujuk je, itu je. Pujuk ni bukan maksud dia mengajuk. Kalau mengajuk tu dah macam paksa. Macam kena ikut. Betul ke tak ada ikut, aku mengajuk. Macam tu. Tapi pujuk. Abang, naklah. Jomlah. Abang jom lagi meeting. Hantar saya je. Macam tu je. Kalau kita dengar cerita-cerita orang, kebanyakannya mereka berjaya menarik suami adalah dengan pujukan. Kedua, selalu minta kebenaran. Okey. Ayat kat sini, keywords dia, minta. Minta. Bukan beritahu. Dia selalu dengar kat orang cakap. Dia akan cakap pada suami dia, bang, saya keluar kejap lagi. Itu bukannya minta kebenaran. Itu memberitahu. So, bagi Daddy, benda tu tak betul. Suami lama-lama akan terbuku di hati. Mana dia selalu keluar, kenapa dia keluar, apa semua macam tu. Tapi kita kena minta kebenaran. Minta kebenaran ni bukan saja untuk nak keluar ke apa semua. Walaupun duit tu, duit MB masuk dekat dalam bank para isteri, kalau nak belanja apa-apa pun, minta kebenaran. Bang, saya nak beli ni. Bang, saya nak beli vacuum, boleh tak? Saya busy, saya nak gunakan vacuum, nak mencepatkan kerja saya. Minta kebenaran. Okey? Kena ingat itu selalu, para isteri. Yang ketiga, jaga aib keluarga. Kita kena jaga aib suami, jaga aib anak-anak kita dan keluarga kita. Selalu dengar isteri bercerita tentang aib keluarga dengan orang lain. Okey, kalau nak curahkan hati perasaan boleh, tapi atas orang yang tertentu. Mungkin kita boleh cerita dengan upline kita, tapi dalam lingkungan tertutup, bukannya pada open ya. So jaga aib. Yang ketiga, hormati suami. Suami adalah suami. Okey. Yang keempat, suami adalah suami. Jadi ke mana dia pergi pun, walaupun dalam bisnes ke apa, dia tetap suami kita. So bila kita sekedar suami, kita kena hormati suami. Kena jaga hati dia. Jadi bukan bias ya, tapi kena macam itu juga. So suami pun sebenarnya kena hormati isteri sebagai isteri. Dia bukannya bibi kita, dia bukannya orang suara kita, dia adalah isteri kita, ibu kepada anak-anak kita. Yang kelima, jangan abaikan tanggungjawab. Yang ini adalah antara masalah yang ada. Bila isteri buat MWay, dia mula abaikan tanggungjawab dia. Dia mula tinggalkan rutin dia sebelum ni. Kalau dulu mungkin dia selalu masak, lepas tu bila dia buat MWay, dia jarang-jarang masak. Dulu dia selalu tak tahulah nak ceritakan apa yang kita tahulah, tanggungjawab yang selalu. Kalau dulu dia siapkan baju apa semua, kemudian dia tak nak, bila dia buat MBA, dia busy, dia cakap abang gosok baju sendiri lah bang,
jangan. Okey, kalau kita nak kata kita sibuk betul, kita fikirkan solution macam mana kita nak selesaikan masalah tu, bukan dengan mengabaikan tanggungjawab kita. Okey, jadi sebenarnya dah penat, dah mengantuk. Okey. Apa dia punya benefit muafakat memberi berkat? Okey, bila kita buat bersama ni, kita boleh mengeratkan hubungan kita. Macam mana tak erat? Kalau dulu kalau bekerja 9 to 5, suami pergi selatan, isteri pergi utara, tapi kalau kita buat MBA sama-sama, bukankah itu mengeratkan hubungan kita? Okey, and selalu positif. Kita akan jadi selalu positif. Bila dalam lingkungan MBA ni, mereka adalah positif. ECVI sangat-sangat positif. So bila kita positif, suami positif, isteri positif, percayalah anak-anak akan jadi positif juga. Okey. Yang ketiga, faham cabaran. So bila kita dah buat sama-sama, sama-sama faham cabaran. Tak adalah suami akan mempertikaikan apalah korang ni buat macam ni, buat macam tu apa semua. Dia tak faham cabaran kita. Tapi kalau dia buat sama-sama, kita akan faham cabaran. Kemudian kemudian kita dapat naik taraf kehidupan kita. Banyak dah kita nampakkan semua yang berjaya telah naik taraf kehidupan. Antara dia dengan Kak Zeti, kita tak tunjuk sangat kita punya taraf kehidupan tu naik sebab kita orang sebenarnya baru lagi. Mana kata March 2022 kita baru mula. Jadi kita tak sampai 2 tahun pun lagi dalam bisnes MBA. Tapi percayalah, kalau kita tahu, kalau kita dah meningkat, kita akan dapat naik taraf kehidupan kita. Dan yang paling penting sekali, kita dapat kejar impian bersama. Okey, bukannya isteri saja kejar impian dia, bukan suami saja kejar impian dia sebab dia nak bekerja, nak kejar impian dia, tapi dengan bisnes MBA kita dapat kejar impian kita bersama. Okey, itu rasa Daddy itu sajalah. Sekarang pun jam dah pukul 10. Sebenarnya Daddy buat slide ni baru siap setengah jam sebelum ni. Jadi ada sedikit kelang kabut. Harap maaf kalau ada kekurangan. Tapi sebelum Daddy berhenti, Daddy nak share satu video. Daddy dengan Kak Zeti membina bisnes MBA ni atas rasa cinta antara satu sama lain. Kami saling memerlukan. Jadi enjoy the video. Selamat malam. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 Okey, terima kasih. Kembali kepada host MC kita. Okey, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey. Jadi macam mana tadi dengan perkongsian FGD Zainul Zakbar Osman? Sebenarnya dah habiskah FGD Zainul? Semua orang tanya, habis sudah ke belum? Jadi terimalah hakikat bahawa sudah habis perkongsian FGD Zainul Zakbar Osman. ZZO, okey, Zainul Zakbar Osman. Cumanya semua kalau boleh saya bawakan, kalau semua tengok muka FGD Zainul kan, kita boleh rasa dia buat MUA itu betul-betul dengan penuh rasa cinta, kan. Jadi hashtag kata-kata daripada FGD Zainul Zakbar Osman, kejar impian bersama, tarik suami bersama,
buat bisnes atas rasa cinta memerlukan. Hashtag FDD Zainul 13 Oktober 2023. Kan. Saya tengok muka FDD Zainul pun rasa macam happy kali kan. Datin hari-hari kan. Itulah kan. Jadi teruskan bersemangat untuk kata-kata saya sendiri juga. Okay. Untuk sama-sama kita bangkit dengan kata-kata daripada FDD Zainul. Mungkin lepas ni kita lagi kan. Okay. Jadi steady daddy, steady. Okay, jadi bangkitkan terus anda punya semangat. Terima kasih Daddy. Bagikan tepukan, bagikan banyak-banyak api, okay. The meaningful sharing, okay. Teruskan berjuang. See you at the top. Okay, tapi sebelum tu ada sedikit pengumuman. Terima kasih kepada FDD Zainul Za'bah Osman. Nama FDD Zainul ni macam ada something yang bersejarah kan. Zainul Za'bah Osman. Okay, jadi seterusnya bangkitkan anda punya semangat.